ada NGO yang besar negara kita yang disokong oleh ahli politik yang sedang mereka ingin masuk parlimen sekarang untuk membenarkan di Malaysia, sebab dunia telah membenarkan LGBT, kenapa Malaysia harus menolaknya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Pak Imam, Tuan Azir, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam yang berkah ini, marilah kita renungi, dan sebenarnya atas permintaan daripada masjid untuk saya ke sini, dan tajuk yang saya ingin sampaikan di sinilah tentang ayat dalam surah An-Nisa surah 58. Kita mulakan dengan ayat ini tentang amanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakatum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha mimma yadhukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Surah An-Nisa. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya melaksanakan amanah kepada ahlinya, dan apabila kamu berhukum di kalangan manusia, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan peringatan pada kamu, dan Allah sesungguhnya Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah ayat untuk kita sebagai pemimpin. Yang dimaksud di sini adalah amanah yang berat. Kepimpinan ialah bukan keistimewaan, tetapi ialah sebagai satu tanggungjawab yang berat. Dan kita lihat dalam tafsir, umpamanya tafsir At-Tabari. At-Tabari mengatakan bahawa seorang pemimpin ayyadul amanah ila sahibiha. Pemimpin harus memberikan keamanan kepada penduduknya dan menjaga hal ehwal, pentadbiran, harta benda, hak, sedekah dan kepentingan masyarakat seluruhnya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh At-Tabari. Dalam konteks ini, tuan-tuan, Allah juga selain pada amanah menyuruh kita supaya melakukan keadilan dan ihsan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal nahy 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Surah An-Nisa. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu melakukan keadilan dan ihsan, kebaikan, dan memberikan hak kepada keluarga terdekat, dan mencegah daripada fahsya, kemungkaran, dan mungkar, keburukan, serta al-bagh, perkara yang melampaui batas. Ya'zukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan peringatan kepada kamu, mudah-mudahan kamu mendapat peringatan. Inilah di antara dua ayat khusus untuk pemimpin dalam konteks sifat adil, amanah, menunaikan hak, dan juga melakukan ihsan kepada kepimpinannya. Dan ini juga selari dengan khutbah 2 minggu berturut-turut yang membincangkan tentang kepimpinan dalam Islam, dan saya hanyalah mengulas sebahagian daripada khutbah semalam dan juga minggu lepas, yang temanya lah satu, iaitu kepimpinan Islam yang adil dan berilmu. Dalam konteks ini bagi kita ingat satu ayat, satu hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, "Sab'atun yazluhum ijazatullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh." Ada 7 kumpulan yang Allah berikan perlindungan arash pada hari yang tiada perlindungan selain pada lindungan Allah. Dan Rasulullah menyenaraikan 7 kumpulan tersebut. Dan yang pertama ialah iman adil, pemimpin yang adil. Selain pada itu, 6 yang lain ialah antaranya syabab nasyafi ibatillah ta'ala, seorang pemuda yang hidupnya dibesarkan dalam beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga ialah rajulun qalbuhu muta'allaq bil masajid, dan seorang lelaki yang sentiasa terikat hatinya dengan masjid. Itulah golongan yang Allah berikan perlindungan pada hari yang tiada perlindungan. Dan yang keempat ialah rajulan tahabban billah, dan 2 lelaki yang bersahabat, sahabat yang ikhlas kerana Allah. Ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi, mereka berpisah, bertemu, persahabatan yang tidak perlu kebalasan.
Itulah golongan yang keempat. Yang kelima ialah rajulun dan tuha miratun zatan mansab wa jamalin, dan seorang lelaki diajak oleh wanita yang cantik, bangsawan, dan dia mengatakan, ini akhafullah, saya tidak boleh lakukan sebab saya takut kepada Allah. Ini golongan yang kelima, golongan yang terbilang. Dan yang seterusnya ialah rajulun tasaddaqa bi saratin fahfaha, dan seorang lagi yang memberi sedekah dengan rahsia, hatta la ta'lama shimaluhu ma tawfiqu yamilhu, sehingga tangan kiri tidak mengetahui tangan kanan yang melakukan sedekah. Dan yang terakhir ialah rajulun zakarullah khalian fafadat ainahu muttafaqun alaih, dan lelaki yang duduk keserangan merenungi dirinya, mengingati Allah, lalu air matanya bercucuran keluar. Maka itulah 7 golongan yang disenaraikan oleh Rasulullah sebagai orang yang terpuji, yang diberikan kelebihan pada hari mahsyar nanti. Dan menduduki tempat yang pertama ialah imam yang adil. Inilah penekanan Islam dalam konteks imam yang adil, ialah satu penekanan yang cukup indah, cukup besar, berat tanggung jawab. Dan marilah kita sama-sama renungi kedua khutbah yang telah dibacakan oleh Ma'is dan Jais untuk kita sama renungi, dan saya mengulangi kembali apakah yang disebut dalam kedua khutbah yang lepas. Dalam satu hadis yang lain yang diwariskan oleh Imam Bukhari juga, Rasulullah bersabda, isma'u wa ati'u wa la wassalamualaikum abdul habsyiyun kan usul zabibah ma'aqama fikum kitabullah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah bersabda, dengar dan taatlah walaupun dilantik di kalangan kamu ialah seorang hamba abdi kulit hitam, kepalanya seperti buah anggur. Rasulullah kata, kana rasuhu zabibah, seperti buah anggur yang kerinting-kerinting, selagi dia menegakkan kitab Allah. Ma aqama fikum kitabullah, selagi dia menegakkan kitab Allah. Dan walaupun dia seorang hamba yang hitam, taatilah dia, sebab dalam Islam ialah untuk melaksanakan Al-Quran di atas semua Allah sendiri. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk yang kita baca setiap malam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah Al-Azim. Maha berkat Allah yang segala kerajaan di tangannya, dan Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Dan dia Allah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan, supaya dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Tujuan kita di atas bumi ialah ujian. Kita sekarang berada di dalam peperiksaan. Bumi Allah katakan sebagai ujian, ayat tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan supaya dia uji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Seperti pelajar dalam peperiksaan, kita harus baca teks. Pelajar yang tak baca teks pasti gagal. Dan teks kita ialah Al-Quran. Siapa yang tidak mengetahui Al-Quran, tidak membacakan, tidak mengamalkan, tidak menghayati, tidak melaksanakan, dia pelajar yang bakal gagal. Wa'udzubillah. Dan kejayaan kita di atas bumi ini ialah bergantung sebanyak manakah teks ini kita lakukan dalam kehidupan sehari kita, dalam kehidupan pribadi yang Allah turunkan syariat, dalam hubungan berkeluarga, dalam hubungan masyarakat, dalam hubungan bernegara. Dan teks inilah yang menentukan kejayaan kita. Memahami satu hal, melaksanakan satu hal, menjauhi satu hal lain, dan kita sangat bergantung kepada teks untuk peperiksaan ini. Dan setiap yang kita buat, Allah beri makkah. Man jabil hasanati falahu asyru amsalha, siapa yang buat kebaikan dapat 10 ganjaran, 10 makkah. Wa man jabil sati wala yuzza illa mislaha, siapa yang buat keburukan tidak dibalas kecuali setimpal dengan keburukannya, tolak 1 makkah. 10 makkah setiap yang baik, tolak 1 makkah setiap yang buruk. Dan semuanya akan dikumpulkan, makkah akan diberikan apabila kita menerima keputusan muktamad selepas kita kematian nanti. Allah umumkan keputusan kita. Apa yang kita buat di atas bumi semuanya akan dikira, tidak ada satu yang percuma.
Yang baik, yang buruk semuanya akan dihitung, dan keputusan yang muktamad diumumkan oleh Allah SWT. Dan bahagialah mereka yang berjaya dengan cemerlang A++. Mudah-mudahan kita semua. Dan celakalah mereka yang gagal. Hidup penuh dengan noda dan dosa. Celakalah mereka. Peluang hanya sekali. Dan bumi ini harus kita terbitkan dengan kehendak Allah, dengan syariat Allah, dengan petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah. Dan Allah berikan kita nikmat yang banyak. Allah berikan rezeki kepada kita, menumpang di bumi Allah. Allah berikan oksigen kepada kita. Allah berikan hujan, pohon, buah-buahan. Dan tiba-tiba kita mengambil selain pada Allah, sistem Allah. Kita tolak Al-Quran, kita ambil undang-undang British, undang-undang common law, undang-undang Kristian yang kita jadikan undang-undang negara kita, dan kita harapkan syurga. Tuan-tuan, siapa kita? Kita menolak Al-Quran. Dan dalam ekonomi, Allah mengatakan wahallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Kita menjadikan negara kita, asas ekonomi kita ialah kapitalisme, liberalisme, pragmatisme, yang asasnya adalah interest. Riba yang Allah istilah perang, dan kita harapkan syurga. Bumi Allah harus kita terbitkan dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak kita. Mari kita berfikir sedalam-dalamnya, di manakah kita berada? Apakah kita sesuai dengan apa yang Allah turunkan, ataupun kita menentang Allah? Ataupun kita hanya masjid kita hanya dalam masjid semata-mata. Di luar sana kita tidak mengamalkan apa yang Allah telah laksanakan ataupun turun oleh para rasul. Tuan-tuan yang hormati, pemimpin ialah dalam Islam, daripada satu keluarga, seorang yang memusafir dengan 3 orang, ada seorang pemimpin. Dalam konteks masyarakat, kita ada ketua masyarakat. Dalam masjid, kita ada imam. Imam ialah pemimpin kita. Dan imam yang kita pilih ialah yang terbaik. Di kalangan kita, yang paling baik, kita bawa ke depan. Dia adalah sebaik-baik dalam kalangan kita. Bacaannya baik, akhlaknya baik, dan dia pekertinya adalah pekerti yang diasaskan ataupun yang digariskan oleh Al-Quran, Sunnah Rasulullah. Dan itulah imam kita. Dan tuan-tuan, syarat kepemimpinan dan antaranya yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, apabila Allah melalui Rasul yang diutuskan kepada Bani Israel memilih Jalut ataupun Talut sebagai pemimpin orang beriman ketika itu. Dan orang Yahudi membantah, Bani Israel membantah Rasul mereka, sebab mereka merasakan mereka lebih layak untuk menjadi pemimpin Bani Israel. Sedangkan Talut yang Allah pilih ini seorang yang miskin. Tetapi Allah mengatakan, qala inna Allah astafahu alaikum zadahu wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan Allah telah memilih Talut untuk memimpin kamu. Dan Allah berikan kelebihan tentang ilmu padanya. Dan Allah berikan kelebihan kepada tenaga jisimnya. Dan wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas kurniaannya. Di sini kita lihat sifat yang paling utama ialah berilmu. Yang kita tahu tentang penampilan kita dalam bidang selebel kita. Dan kalau kita serahkan amanah kepada orang yang tidak berilmu, maka tunggulah akibat daripada amanah tersebut. Contoh yang semati. Ilmulah yang kita bincangkan dalam khutbah Jumaat semalam. Tajuk jemaah kita ialah kepemimpinan dan ilmu. Dan kita ulang sekali lagi apakah yang dibaca oleh khatib. Imam ialah pemimpin kita. Di kalangan jemaah sebuah masjid, kita pilih yang paling baik bacaannya. Itulah imam kita, itulah pemimpin kita. Dan yang lain mesti berada di belakang imam. Mesti berbaris dalam saf yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan setiap perbuatan makmum harus mengikuti imam, tidak boleh terkecuali. Setiap makmum tidak boleh mendahului imam, tidak boleh sama sekali. Sekiranya dia mendahului, dia sudah takbir sebelum imam takbir, salatnya batal. Dan itulah kepimpinan Islam. Salat ialah contoh kepimpinan dalam masyarakat Islam. Masyarakat kecilnya kita bina dalam kepimpinan dalam masjid, dalam surau. Dan setiap yang dilakukan imam harus dipatuhi
secara total oleh seluruh jemaah. Jemaah tidak boleh membantah. Dan tuan-tuan, kadang-kadang imam tersalah baca. Imam tersalah baca, imam tersalah dalam rukun dan sebagainya. Apakah yang harus dilakukan oleh makmum? Yang diberi amanah ialah yang belakang imam. Dia adalah naib imam. Sekiranya imam terbatal, dia yang akan menggantikan imam sebagai pemimpin, sebagai imam. Dan dialah yang berhak menegur kesalahan imam. Bukan orang yang di hujung sini. Yang duduk di belakang imam pasti dia boleh menegur imam dan dia boleh bersedia untuk mengganti imam bila-bila masa. Itu kepimpinan Islam. Dan sekiranya imam tersalah dalam rukun dan sebagainya, dia harus menegurnya dan dengan kaedah yang dinyatakan oleh syariat. Dan apa yang ditegur oleh naib imam, imam wajib mendengarnya. Tidak ada pilihan. Imam tidak boleh membantah. Apa yang ditegur oleh naibnya, dia harus memperbetulkan. Dan sekiranya dia enggan, apakah yang harus kita lakukan? Kita mukarrafah daripada imam yang sudah terkeluar daripada kepimpinan tersebut. Itulah Islam. Cukup indah tuan-tuan, kalaulah kita jadikan Islam sebagai asas kita. Asas kehidupan kita, asas peradaban kita, dan itulah keindahan yang Allah telah tunjukkan melalui kepimpinan imam dalam solat ialah kepimpinan yang sejati. Kita lihat bagaimanakah sahabat Rasulullah, para sahabat Rasyidin yang juga mewarisi sifat kepimpinan Rasulullah, cukup indah. Kita lihat sebagai contoh Sayyidina Abu Bakar. Dia adalah sahabat yang paling terkemuka, yang digelar sebagai Abu Bakar Siddiq, dan dia dipilih secara jemaah oleh para sahabat untuk melantik dia sebagai pemimpin, seolah-olah dilantik imam yang terbaik. Dalam konteks ini, Sayyidina Abu Bakar adalah terbaik. Dan Sayyidina Abu Bakar membuat ucapan yang kita kenal sepanjang zaman. Dengar ucapan dia. Amma ba'du. Ayuhan nas, fa inni qad walitu alaikum wa lastu bi khairikum. Fa in ahsantu fa'inuni. Fa in asatu faqawimu bi. Apa yang Sayyidina Abu Bakar kata? Wahai manusia sekalian, kamu telah melantik saya menjadi khalifah. Saya bukan yang terbaik. Dan sekiranya saya lakukan kebaikan, kamu tolong saya. Sekiranya pain asatu faqawwimuni, sekiranya saya telah melakukan kesilapan, perbetulkan saya. As-sadaqu amanah. Kebenaran ialah amanah. Wal kazib khianah. Bohong itu ialah khianat. Pemimpin tidak boleh bohong sama sekali. Pemimpin mesti benar, amanah, tidak boleh khianat, tidak boleh bercakap bohong. Wa dha'if bikum qawiyyun indi hatta arihanikum haqqahu insyaallah. Orang yang lemah di kalangan kamu, dia akan jadi kuat di sisi saya. Saya akan berikan hak pada dia. Saya akan ambil hak di atas orang kaya, zakat orang kaya saya berikan pada orang miskin. Sebab dalam harta orang kaya ada hak orang miskin. Pemimpin pastikan si kaya membayar zakat. Kita hari ini apakah kita membayar zakat, tuan-tuan? Syarikat besar kita. Apakah TNB membayar zakat? Saya tak tahu. Apakah Petronas membayar zakat? Apakah tabung haji membayar zakat? Ya, tabung haji makan zakat. Apakah Maybank membayar zakat? Saya tak tahu. Dan kita lihat di sini, pemimpin ialah mengambil hak orang kaya, harta orang miskin. Dalam harta orang kaya harus dikembali kepada orang miskin. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan wala yad'u qaum al-jihad fi sabilillah illa darahum bizil. Dan sekiranya satu kaum meninggalkan jihad jalan Allah, Allah akan hina dia. Dan wala tash'al fahisyah fi qaumin qat illa ammahum amallahul bala. Sekiranya satu masyarakat melakukan dosa yang secara terbuka, Allah akan beri dia penyakit dan juga bala. Ati'uni ma'atadullah wa rasulah. Dan patuh pada saya, taat pada saya selagi saya taat pada Allah dan Rasul. Fa iza asaitu fa iza asallallahu wa rasulah fala ta'ata li in alaikum. Sekiranya saya telah melakukan kesalahan, kamu tidak boleh ikut saya lagi. Itu kepimpinan Islam, tuan-tuan. Kepimpinan adalah tanggungjawab, bukan keistimewaan. Dan kita lihat bagaimanakah contoh yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar selepas baginda
ataupun selepas baginda Sayyidina Abu Bakar telah wafat, maka diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ketika itu dialah terbaik. Sebagaimana kita pilih imam yang terbaik, demikianlah kita pilih pemimpin kita yang terbaik. Sayyidina Umar mengatakan, panjang ucapannya, dia mengatakan, wa ini amartul muslim wa amdul mu'atta'if illa ma'anallahu azza wa jalla. Saya ini ialah manusia yang sangat lemah, kecuali Allah berikan pertolongan kepada saya. Sayyidina Umar ialah di antara sahabat yang paling perkasa. Di sisi amanah Allah, dia sangat lemah. Dia bimbang kalau dia tidak dapat menjaga amanah yang diberikan tugas padanya, kecuali Allah memberikan kekuatan padanya. Maka itulah jadi disebut oleh Sayyidina Umar ketika dia dilantik menjadi khalifah. Dan dia juga mengatakan, inna ma'azumah lillah azza wa jalla wa laysa al-ibad minha syai'un. Dan semuanya kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya untuk Allah semata-mata, bukan untuk manusia, bukan untuk pemimpin. Kemuliaan hanya untuk Allah, dan manusia tidak ada ibadah ataupun hamba-hamba, tidak ada sedikit pun kemuliaan yang ada pada Allah. Oleh sebab itu, pemimpin Islam yang disebut oleh Sayyidina Umar ialah untuk melaksanakan keagungan ilahi, melaksanakan hukum Allah di atas buminya sendiri. Tetapi hari ini, berapa ramaikah kita dan kita, wazubillah, yang menolak sistem Allah, dan kita lebih selesa dengan sistem selain daripada Allah, dan kita merasakan kita sudah hampir dengan surga. Ini ucapan Sayyidina Umar yang agak panjang, tak sempat saya baca satu persatu. Dan intisarinya ialah kebesaran hanya Allah semata-mata. Saya hanyalah memegang amanah. Sama seperti Sayyidina Abu Bakar juga mengatakan demikian, maka Sayyidina Umar juga mengatakan bahawa itulah tanggungjawab yang dia harus pikul, dan dia tidak pernah minta jawatan. Dalam Islam, jawatan tidak boleh diminta. Sesiapa yang minta jawatan by right, dia tidak layak jadi pemimpin. Dalam Islam tidak boleh kita calonkan diri kita sendiri. Kalau kita calonkan diri sendiri, kita terbatal kepimpinan kita. Tanggungjawab amanah yang besar harus diberikan pada ahlinya, bukan untuk diminta. Sekiranya kita diberikan tugas amanah tersebut, kita harus pikul sepenuhnya. Dan sekiranya ada orang lain ingin mengambil tugas kita, silakan, dengan penuh kerelaan kita serahkan kepada orang lain. Itu kepimpinan Islam. Sebab kepimpinan adalah tanggungjawab. Tuan-tuan, ini Sayyidina Umar sebagai contoh bagaimanakah keadilan Sayyidina Umar, amanah dan tanggungjawab. Satu hari perut Sayyidina Umar berbunyi-bunyi seperti tuan lihat di sini. Tuan baca kisah ini. Satu hari perutnya berkeroncong, keluar bunyi menunjukkan dia lapar bersangatan. Dia bercakap dengan perutnya, wahai perut, jangan kamu berbunyi selagi ada umat Islam yang lapar, saya tak akan masukkan makanan kepada kamu. Wahai Umar, wahai perut Umar, jangan kamu bunyi selagi ada orang umat Islam yang lapar di kota Madinah, saya tidak akan masuk ke makanan kepada kamu. Pemimpin tidak boleh kenyang sebelum kepimpinannya telah kenyang semuanya. Dan Sayyidina Umar memberikan contoh teladan yang cukup indah. Tuan-tuan, ini kisah yang menyentuh hati saya sendiri. Kisah Sayyidina Umar, keadilannya terselah dalam kisah. Mari kita sama-sama renungi kisah ini. Dia melantik sahabat Rasulullah yang besar bernama Sa'id bin Amir menjadi gubernur ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah di Madinah. Dia melantik gubernurnya bernama Sa'id bin Amir. Sambil-sambil tuan boleh baca. Dan selepas beberapa ketika, Sayyidina Umar pergi ke Himsa, tempat dilantik sahabat besarnya Sa'id bin Amir di Himsa. Himsa ni kita panggil Hum sekarang di Syria. Himsa. Sayyidina Umar kemudian buat spot check kepada khalifah ataupun gubernur yang dilantik. Dan dia tidak bertemu dengan khalifah, dengan gubernurnya, tetapi dia bertemu dengan rakyat. Saya ingin tahu apakah yang kamu ingin adukan pada saya tentang gubernur yang saya lantik untuk melaksanakan tugasnya kepada kamu. Kata rakyat, kami ada 3 perkara yang kami ingin adu pada khalifah Amir Muslimin. Yang pertama ialah bahawa la yakhruju lana illa waqt ad-duha. Dia ni kami nak komplain kepada Amir Mu'min bahawa Amir ini, Sa'id bin Amir ini, dia tak keluar kerja sehinggalah matahari telah terbit.
duha. Yang keduanya ialah wala narahu lailan abadan. Waktu malam sepatutnya bertugas, tetapi kami lihat dia tidak pernah bertugas waktu malam. Itulah yang kami ingin adukan kepada khalifah. Yang ketiga, pada satu hari dalam satu bulan dia tak keluar kerja langsung. Satu hari dia tak kerja langsung. Ini 3 kesalahan besar Sa'id bin Amir yang dilaporkan oleh rakyat dan dilaporkan terus kepada khalifah. Khalifah memanggil Sa'id bin Amir depan rakyatnya. Dikumpulkan rakyat, dipanggil gambarnya. Wahai Sa'id, saya diberikan aduan tentang kamu. Sekarang kamu tunjuk sebab. Kamu bela diri kamu sekarang. Pertama, kamu diadu pada saya bahawa kamu tidak kerja, tak keluar kerja waktu pagi kecuali waktu duha. Benar atau tidak? Kata saya, benar ya Amirul Mukminin. Sebab mak saya sakit, isteri saya sakit, saya tidak ada orang gaji, dan saya memasak gandum. Selepas baik saja selesai memasak gandum, saya terus keluar kerja. Sebab waktu subuh saya menjadi imam. Selepas subuh saya kembali ke rumah saya memasak, dan selepas mak saya yang sakit, isteri saya yang sakit telah kenyang, saya keluar kerja secepat mungkin. Kata Sayyidina Umar, boleh diterima. Yang kedua ialah kamu didakwa tidak pernah keluar kerja waktu malam. Sepatutnya kamu kerja 24 jam. Khalif Gubernur harus bekerja 24 jam. Kamu dilaporkan tidak kerja waktu malam. Benar ya Amirul Mukminin. Sebab malam untuk Allah, siang untuk rakyat. Itu jawaban saya. Dan yang ketiga, kata Syamah, kamu dilaporkan pada saya juga 1 hari dalam seminggu, dalam sebulan kamu langsung tidak keluar kerja. Betul atau tidak? Betul ya Amirul Mukminin. Yang ini saya sangat malu, sebab saya hanya ada sehelai jubah saja. Sebulan sekali saya basuh, dan sehari itu saya tak kerja. Saya hanya ada sehelai jubah. Siapa kamu tuan? Status dia adalah ketua menteri sekarang, ataupun menteri besar. Menteri besar ada sehelai baju. Itu pimpin Islam tuan. Kepimpinan ialah, kenapakah dia miskin? Sebab dia dilantik menjadi gubernur dan tak ada masa untuk bekerja untuk diri sendiri. Tidak ada masa untuk kerja untuk diri sendiri, semua untuk rakyat, dan dia miskin. Dan saya nak mengatakan Allah telah melampahkan hati umat kerana memilih gubernur yang tepat. Sayyidina Umar memuji gubernurnya yang bersifat demikian. Sayyidina Umar balik ke Madinah dan berpesan kepada Sa'id bin Amir, sekarang saya ingin tahu siapakah orang miskin yang berada di Himsor. Kamu senaraikan nama orang miskin supaya saya datang memberikan bantuan. Dan saya segera minta supaya pegawainya masuk ke kampung-kampung mencari orang miskin dan senarai orang miskin, dihantar ke khalifah. Khalifah akan hantar bantuan segera. Khalifah menerima senarai tersebut. Bayangkan tuan, nama yang paling miskin di atas sekali ialah Sa'id bin Amir, gubernurnya sendiri. Gubernurnya menjadi orang yang paling miskin. Pemimpin dalam Islam ialah miskin. Kalau pemimpin itu kaya, bukan pemimpin Islam. Pasti bukan. Pemimpin Islam sebagai Sa'id bin Amir, dia tidak ada harta sebab dia bekerja untuk rakyat seluruhnya. Ikhlas dan tanggungjawab yang besar. Dan itulah tuan-tuan, maka Sayyidina Abu Bakar menangis, Sayyidina Umar menangis di bawah sekali. Sayyidina Umar menangis bahawa khalifah ataupun gubernur, menteri besar yang dilantik ini hanya ada sehelai baju. Dan tuan-tuan yang saya hormati, satu hari, setiap hari Jumaat, khalifah Sayyidina Umar bin Khattab membaca khutbah. Selepas solat subuh, kemudian untuk khutbah, Sayyidina Umar keluar untuk baca khutbah setiap hari Jumaat. Hari itu semua jemaah telah bersedia untuk solat. Sayyidina Umar tidak keluar-keluar. Dan orang sangat bimbang, kenapakah khalifah tidak keluar-keluar lagi. Tiba-tiba apabila masa berlalu, segera Sayyidina Umar berlari-lari ke mimbar. Tuan-tuan, saya minta maaf. Pagi tadi saya basuh jubah saya. Saya tak ingat hari Jumaat. Bila saya ingat Jumaat, jubah saya tunggu sampai kering. Sekarang saya pakai jubah ini sebab saya ada satu selai jubah saja. Sayyidina Umar ada selai jubah. Kepimpinan Islam ialah bukan
sebagaimana yang kita saksikan pemimpin moden, tetapi sebagaimana yang ditunjukkan oleh contoh yang sangat indah ini. Pemimpin ialah orang yang tinggal secara tawadhu dan tugasnya untuk memastikan amanah keadilan yang diberikan ke atas bahunya untuk dilaksanakan. Tuan-tuan, kita lihat, saya ingin berkongsi banyak cerita tentang Sayyidina Umar supaya kita lihat, bandingkan dengan apa yang kita sekarang. Di Himsa, Sayyidina Umar lantik Sa'id bin Amir. Di Mesir, Sayyidina Umar melantik Amr bin As, sahabat Rasulullah, untuk menjadi gubernur di Mesir. Dan sebelum bertolak ke Mesir, Sayyidina Umar bertanya kepada Amr bin As, "In ja'aka sarikun, madza taf'al bih?" Sekiranya ada seorang yang mencuri berlaku di Mesir, apakah yang kamu akan lakukan, wahai Amr bin As? Kata Amr, "Saya akan melaksanakan hukum Allah. Yani saya akan potong tangan orang yang mencuri." Kata Sayyidina Umar, "Sekiranya ada seorang lapar mengadu pada saya, dia lapar di Mesir, saya akan panggil kamu dan saya akan potong tangan kamu. Pastikan tidak ada seorang pun yang miskin, yang lapar di Mesir. Kalau ada seorang lapar, saya panggil kamu awal-awal lagi." Tuan-tuan, kalaulah di Selayang ada seorang yang lapar di situ, Perdana Menteri mesti bertanggung jawab, Timbalan Menteri mesti bertanggung jawab, Menteri-Menteri bertanggung jawab, KSU semua bertanggung jawab. Akhirnya imam bertanggung jawab, saya bertanggung jawab, tuan-tuan semua bertanggung jawab. Allah katanya, kalau seorang yang lapar di sana, kalau seorang yang tidak ada tempat pelindungan di luar sana, kita semua ditanya, imam paling awal ditanya di sini. Itu kebinaan Islam, tuan-tuan. Dan betapa adilnya Islam mentah. Dan Amr bin As telah mentah dengan adil di Mesir. Dia sahabat besar Rasulullah. Dan tuan-tuan, satu masa Sayyidina Umar membuat satu tinjauan apakah yang dilakukan oleh Amr bin As. Dan dia dapati bahawa Amr bin As ini duduk rumah cantik. Rumah dia cantik berumah raya. Pakaian dia cantik. Kerusi dia cantik. Sayyidina Umar tulis surat kepada Amr bin As. Suratnya, "Balaghani annaka tajlis fi majlis hukum muttaki'an. Fajlasa mutawaddi'an ya Ibn As." Saya dengar kamu duduk atas kursi empuk ketika kamu depan rakyat. Kamu berhukum depan rakyat, rakyat duduk di bawah, kamu duduk atas kursi. Ibn As, saya beri amaran kamu duduk sama seperti rakyat kamu. Dan saya dengar kamu pakaian-pakaian yang cantik. Dan segera tanggalkan pakaian kamu. Kalau tidak, saya akan pecat kamu. Pemimpin tidak boleh pakai lebih cantik daripada rakyat. Tidak boleh. Islam. Pemimpin tidak boleh rumah lebih cantik daripada Islam, daripada rakyat. Tuan-tuan, pemimpin Islam rumah dia lebih kecil daripada rumah rakyat. Kalau rumah dia seperti mahligai, itu bukan pemimpin. Dan tuan-tuan, kita cari siapakah mereka yang hidup secara tawadhu. Rumah yang lebih kecil daripada rakyat, itulah pemimpin kita. Dan satu masa, ini ialah kisah anak kepada Amr bin As. Dan di Mesir, dia ada kuda yang sangat pantas berlari. Tiba-tiba dalam satu pertandingan dikalahkan oleh seorang kampung. Kuda orang kampung ini lebih pantas daripada kuda anak Amr bin As. Namanya Muhammad bin Amr bin As. Dan kata Muhammad kepada orang kampung, "Saya nak beli kuda kamu. Dengan apa cara sekalipun. Sebab saya anak khalifah. Saya anak menteri besar. Kamu harus beri daripada saya." Yang si orang kampung tak beri. "Ini kuda saya." Ditempeling oleh Muhammad bin As, Amr bin As. Perkara ini sampai kepada Sayyidina Umar di Madinah. Sayyidina Umar segera memanggil Amr bin As dan anaknya sekali, "Datang kepada saya, dua-dua. Ayah dan anak datang kepada saya. Sebab di sisi saya ini ada seorang yang sedang membuat aduan bahawa anak kamu telah menampar dia dan memaksa untuk mengambil kudanya yang pantas. Dan apabila dijatuhkan hukumannya, maka harus dikembalikan kudanya kepada tuannya. Dan diminta qisas dilaksanakan tempat Sayyidina Umar. Maka sebagaimana yang Muhammad tempeling si pemuda tadi, pemuda lakukan pada sama kepada Muhammad. Itulah adil Islam. Satu hari, tuan-tuan, anak Sayyidina Umar bernama Abdullah.
Abdullah bin Umar, kita panggil Ibn Umar, terkenal dalam Islam. Dia beli seekor kuda yang sangat cantik. Sayyidina Umar tanya, berapakah harga untuk kuda ini? Dan diberitahu oleh Ibn Umar, anaknya, bahawa kuda ini dibeli dengan harga di bawah pasaran. Kata Sayyidina Umar, segera kembalikan kamu kepada tuannya. Kata anaknya, saya beli dengan jual beli yang sah. Kata Sayyidina Umar, sekiranya kamu bukan anak khalifah, apakah kamu dapat harga yang sama? Dan kamu dapat harga murah sebab kamu anak khalifah, dan itu rasuah. Kembalikan semula. Tuan-tuan, kita lihat betapakah keadilan Islam. Dan kita lihat jauhnya hidup kita daripada keadilan Islam. Dan kita masih mengharapkan syurga. Tuan-tuan yang saya hormati, kita menjadi model Islam dalam masjid semata-mata. Di luar sana, sukar untuk kita lihat bagaimanakah Islam dilaksanakan dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Apatah lagi dalam pemerintahan. Mari kita fikir. Ini ialah peristiwa Sayyidina Umar memberikan zakat, memberikan bantuan kepada mereka yang miskin. Dan hampir tidak ada orang miskin di Madinah ketika itu. Orang kampung yang menerima bantuan ini segera bertemu dengan Sayyidina Umar untuk mengucapkan terima kasih. Kalau Isya begitu saya. Kemudian apabila diminta diketuk pintunya, kami datang beramai-ramai untuk menunjukkan terima kasih kepada Amirul Mukminin kerana memberi bantuan kepada kami. Kamu kembali, kata Sayyidina Umar. Kamu kembali, jangan terima kasih kepada saya. Saya memberikan hak kamu. Kamu tidak perlu terima kasih kepada saya. Sebab saya hanya memberikan hak kamu yang saya pegang amanah daripada harta khazanah negara, iaitu Baitul Mal negara. Inilah saya diberikan amanah. Tuan-tuan, itulah pemimpin Islam yang cukup unggul, yang ideal untuk kita bandingkan jauh manakah kita dengan syurga. Dan satu kisah yang juga menyentuh hati kita. Sayyidina Umar sangat mudah menangis. Dia sangat mudah menangis. Sayyidina Umar yang perkasa, tuan-tuan, sangat mudah menangis. Kanak-kanak ingin bergurau dengan Sayyidina Umar. Orang tua takut berjumpa dengan Sayyidina Umar, tetapi kanak-kanak berani dengan Sayyidina Umar. Dan kanak-kanak berjumpa dengan Amirul Mukminin, dia mengatakan, "Ya Mukmin, ittaqillah, wahai Amirul Mukmin, bertakwa kepada Allah." Dan perkataan itu sudah menyebabkan Sayyidina Umar menangis. Dia dimain-mainkan oleh kanak-kanak, "Ittaqillah ya Umar." Dan Sayyidina Umar menangis sebab dia sangat takutkan apa yang ada akhirat, walaupun dia telah melaksanakan tanggungjawab yang cukup indah, tuan-tuan. Satu hari imamah Sayyidina Umar dicuri oleh seorang pencuri. Lalu apabila sedar imamahnya telah dicuri, sebab Sayyidina Umar kejar pencuri tadi. Yang si pencuri takut, lari lagi laju. Dia kata, "Bukan saya nak tangkap kamu. Saya nak beritahu pada kamu, saya nak sedekah pada kamu supaya kamu tidak masuk neraka disebabkan oleh serban saya. Saya bimbang kamu masuk neraka disebabkan serban saya." Tuan-tuan, hari ini berapa ramaikah mereka yang mempunyai kekuasa melakukan pencurian lebih daripada ini? Tuan-tuan sahabat, inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika dia ditikam oleh seorang Majusi. Dia hampir mati dan dia menangis. Para sahabat bertanya, "Ya Umar, kenapakah?" Amirul Mukminin ketika kita tanya menangis, dia kata, "Saya sangat takut kepada dosa. Saya tidak lakukan dosa besar, tetapi saya bimbang dosa kecil yang saya tidak sedar memasukkan saya dalam neraka. Sebab saya anggap dosa kecil, tetapi dosa itu saya lakukan kepada Allah. Dan sekiranya dosa itu besar, saya sangat takut," kata Sayyidina Umar. "Saya sangat takut, dosa besar tidak ada, tapi saya takut dosa kecil." Tuan-tuan, Islam ialah adil. Dinul Islam ialah agama yang adil. Adil dalam Islam tidak sama dengan justice di barat. Adil dalam Islam apabila kita putuskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Keputusan ini adil, tetapi di barat ada justice. Justice tidak sama dengan adil. Justice dihukum dengan undang-undang mereka. Undang-undang ini ada loophole. Tetapi sekiranya undang-undang tidak putuskan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita tidak adil, kita zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan Allah, dengan apa yang Allah turunkan, dia orang zalim. Saya dengar ada kata orang kafir yang adil.
Benar. Sedangkan Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itulah zalim yang paling agung. Orang kafir zalim sebabnya syirik. Macam mana kita kata adil sedangkan Allah kata dialah zalim? Kita memandai-mandai. Tuan-tuan, Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Orang yang syirik itu zalim yang sangat paling besar. Dan setiap yang kafir itu syirik. Tiba-tiba kita mandang dia adil. Kita mengubah kitab Allah. Tuan-tuan, inilah keadilan Islam. Dan kita lihat bagaimanakah cucu Sayyidina Umar, Khalifah Umar bin Aziz, melakukan perkara yang sama. Kisah yang cukup. Kita azan, silakan.
Alhamdulillah. Kita sambung sikit lagi. Kita lihat bagaimanakah Khalifah Umar bin Aziz apabila dilantik menjadi Khalifah menggantikan pakcik. Dia menangis, dia balik ke rumahnya, dia menangis. Istrinya bertanya, kenapakah gerangannya Kakanda menangis? Dia mengatakan, saya dilantik menjadi Khalifah. Dan tentulah bagaimana kata istrinya, tidak. Sebab setiap orang sakit di dalam kawasan negara ini, orang yang lapar, orang yang sakit, orang yang tidak pakaian, orang tak ada rumah, orang yang dizalimi, orang yang musafir, dan mereka yang ditangkap dan sebagainya, orang tua dan Arabtu An-Rabi Salani. An-Rabi Salani dan Tuhan akan tanya saya di akhirat setiap yang berlaku dalam negara. Pak Khasyi itu saya takut. Pak Bakir itu dosa saya menangis. Kata Umar bin Aziz yang sangat-sangat tawadhu, dan dia menangis apabila dilantik menjadi khalifah. Dia tidak nak. Dan kisah terkenal, gambar lukisan, dia menguruskan Baitul Mal, rumah harta orang ramai. Dia masang lilin untuk melakukan kerja-kerja di rumah Baitul Mal. Bila saudaranya datang, keluarganya datang, dia padam lilin ini. Ditanya oleh keluarganya, kenapakah lilin ini dipadam? Dia kata, tadi saya pasang lilin ini sebab saya bekerja untuk rakyat. Sekarang kita bincang tentang keluarga, ini tidak layak untuk saya gunakan untuk keluarga sebab ini harta rakyat. Tuan-tuan, ini pemimpin Islam. Harta rakyat tidak boleh diusik sama sekali. Kadang-kadang kita pemimpin yang kecil, kadang-kadang kita ketua jabatan, ada kereta yang diberikan oleh kerajaan, kita gunakan untuk pribadi. Ini bercanggah sama sekali dengan apa yang ditunjukkan oleh pemimpin Islam. Tuan-tuan, satu kisah yang menyentuh hati kita juga ialah kisah Qutaibah bin Muslim yang menunjukkan keadilan dilakukan oleh Khalifah Umar bin Aziz. Qutaibah bin Muslim ialah panglima Islam yang terkenal yang masuk membuka Samarkand, dan dalam masa yang singkat Samarkand telah jatuh. Datuk Bandar Samarkand membuat aduan kepada Khalifah Umar bin Aziz bahawa Qutaibah, panglima perang Khalifah, telah memerangi kami tanpa memberi amaran. Dan dia melakukan tanpa ada beri amaran sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah bila masuk ke dalam satu kawasan sampaikan mesej Islam, aslim taslam. Islamlah kamu secara kamu selamat, tetapi apabila mereka tolak, ditawarkan jizyah. Sekiranya ditolak, maka perang diisytiharkan. Tetapi ketua perang kamu, kata Datuk Bandar, seorang Kristian, tidak melakukan tiga pilihan. Terus dia serang kami waktu subuh. Kami tidak bersedia dan kami jatuh dalam masa yang sangat singkat. Sekarang saya ingin buat aduan kepada Khalifah Umar bin Aziz. Dan Khalifah memanggil ketua hakim negara. Dan ketua hakim negara membicarakan ketua perangnya lawan Datuk Bandar Kristian. Tuan-tuan yang saya hormati, kisah ini menyaksikan bagaimanakah keadilan Islam. Dalam perjalanan itu terjadilah soal jawab, apakah kamu Qutaibah melakukan apa yang dilakukan oleh Datuk Bandar ini? Ya. Sebab itu strategi. Kalau saya maklumkan pada mereka, saya datang untuk serang mereka, tentu mereka bersedia. Tentu saya sukar untuk menang, kata Qutaibah. Sebab perang adalah strategi. Mahkamah menjatuhkan, kamu telah bersalah. Kamu telah bersalah sebab melanggar sunnah Rasulullah. Kamu tidak memberikan keadilan apabila kamu berperang, sebab dalam peperangan pun ada akhlak yang Rasulullah telah tinggal pada kita, kata Qadi. Keputusan dilakukan oleh ketua hakim negara yang mewakili khalifah presiden negara yang membincangkan tentera negara lawan Datuk Bandar Kristian yang kamu bersalah. Qutaibah bersalah, kamu harus serah kembali Samarkand kepada Datuk Bandar serta-merta. Kemenangan kamu dibatalkan, kata ketua hakim negara. Dan Qutaibah akur. Kata Qutaibah, wahai tentera sekalian, kita bersalah dan kamu semua keluar daripada Samarkand dengan mengheret kuda dan tunduk kepala kamu, tunjukkan kita bersalah. Itu Islam, tuan-tuan. Qutaibah keluar daripada Samarkand, Datuk Bandar Kristian telah memanggil kembali Qutaibah, wahai Qutaibah, kami saksikan keadilan Islam. Tidak ada agama yang datang selain pada Allah yang dapat melakukan keadilan ini. Dan oleh sebab itu kami saksikan bahawa
Rasulullah adalah benar, kamu adalah daripada agama yang benar, dan kami bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seluruh penduduk Samarkand memeluk Islam hari kekalahan Qutaibah di tangan Datuk Bandar, dan satu-satunya kota yang seluruh umat Islam ialah Samarkand. Tuan-tuan yang saya hormati, betapa indahnya kisah ini. Inilah Samarkand yang telah dibuka oleh Qutaibah, dibatalkan oleh hakim negara, hakim khalifah, dan mengisahkan kemenangan adalah terbatal. Tuan-tuan yang saya hormati, panjang ceritanya untuk kita lihat bagaimana keadilan, dan apa yang ada contoh sampai hari ini ialah kata Khalifah Umar bin Aziz, saya takut Allah persoalkan saya, sehingga kalau ada binatang yang lapar di luar sana, Umar bin Aziz akan ditanya oleh Allah. Oleh sebab itu saya pastikan setiap haiwan mendapat makanan secukupnya. Dan amalan yang diamalkan sampai sekarang ialah memberi makan burung ketika musim salji. Ketika musim salji, gandum ditaburkan di atas puncak bukit gunung supaya burung yang telah terperangkap, makanan sudah habis, didapat makanan kembali. Dilakukan oleh Umar bin Aziz sehingga burung pun telah menjadi orang yang menerima rahmat daripada Islam. Dan ini dilakukan oleh orang Turki sampai hari ini. Orang Turki mengamalkan amalan ini sampai hari ini. Kalau tuan pergi ke Istanbul, kalau tuan pergi bulan Desember, peristiwa ataupun upacara untuk menambah gandum di puncak gunung sebagai perkara yang diamal sejak pada ratusan tahun. Kalau tuan lihat di Istanbul, di luar rumah Istanbul ada beranda, tetapi tak ada tuan. Itu untuk burung menumpang ketika musim sejuk. Di seluruh Istanbul, tuan-tuan, kucing dimuliakan. Ada makanan yang diberikan setiap tempat, dan kucing diberikan hak oleh pemerintah. Walaupun sekarang Turki telah menjadi negara sekular, amalan ini terus dilakukan oleh mereka yang terlibat. Walladzina hum li amanatihim wa anhum ra'un. Mereka yang menjaga amanah, mereka yang menjaga janji mereka, itulah yang Allah puji dalam surah yang lain, tuan-tuan. Kita lihat hari ini. Sayyidina ataupun Khalifah Umar bin Aziz hanya ambil masa 2 tahun untuk memajukan negaranya yang berpusat di Syam, menjadikan tidak ada rakyat yang layak menerima zakat. Hanya 2 tahun. Dengan keadilan yang dijelmakan, dan rakyat tiada seorang pun yang layak menerima zakat selepas 2 tahun Khalifah Umar bin Aziz mengambil alih pemerintahan. Tetapi sayang, tuan-tuan, kita lihat negara yang kaya raya ini namanya Saudi, negara yang sangat kaya, dan di negara Saudi kawasan-kawasan seperti ini ialah penduduk miskin yang makan posokar. Antaranya lah tuan-tuan pergi ke luar kota Mekah, namanya Sayyidah, ini orang miskin yang hanya makan bergantung kepada ihsan orang lain. Negara kaya raya tapi miskin, rakyatnya miskin kedana. Ini rakyat orang Saudi. Hanya tinggal di tengah-tengah padang pasir, hanya ada kemah yang seperti itu. Sekali angin datang, terbang seluruh kemah, dan dia terpaksa mencari kemah baru. Makanannya hanya bergantung kepada haiwan yang diternakkan. Ini ialah Saudi. Selepas 75 tahun masih ada orang miskin. Ini masukkan bahawa perkara yang tidak benar di situ. Tengok pemimpin mereka. Seekor unta dimakan untuk 5 orang, 10 orang. Tuan-tuan sekalian, ini ialah bukan pemimpin Islam. Ini bukan pemimpin Islam. Apabila sekarang kita lihat dalam puasa 2030, mereka telah menukar bumi Rasulullah, bumi Arab, untuk menjadi bumi jahiliah kembali. Mereka adakan pesta yang berbagai-bagai. Mereka adakan pesta Halloween. Mereka adakan berbagai-bagai pesta yang tidak sanggup kita sebut di sini. Tengok pemimpin mereka. Makan unta, seekor unta, hanya 10 orang makan. Rakyatnya miskin, papa kedana, dan ada yang tidak dapat makan di luar kota Mekah. Dan itulah nasib. Dan ini ada orang yang bersipati kepada orang miskin di Mekah, yang hanya duduk di bawah kemah dan diberikan cek, dan dia sangat gembira. Itulah nasib negara yang paling kaya dunia di kalangan umat Islam, tuan-tuan. Dan Rasulullah bersabda, "Ma min amdin yastarihi asillah rayih yamut fi yawmi yamutu wa huwa washin li rayatihi illa haramallahu alaihi al-jannah." Seorang pemimpin yang Allah lantik dia menjadi pemimpin rakyatnya, dan dia mati dalam keadaan dia menipu rakyatnya, dia diharamkan syurga.
Pemimpin Islam tak mungkin dia tipu rakyat. Sebab cukup mudah tekek ke neraka. Cukup mudah tekek ke neraka kalau dia bohong dengan rakyatnya. Dia menipu rakyatnya, tekek jelas ke neraka. Oh, pemimpin Islam tak mungkin lakukan. Pemimpin Islam tak mungkin menipu rakyatnya, tak mungkin. Kalau menipu itu berpura-pura menjadi pemimpin Islam. Tuan-tuan. Dan dalam hadis yang banyak ini, yang banyak juga ini, Rasulullah bersabda, akhir zaman akan ada pemimpin yang zalim, fasik, hakim yang fasik, yang khianat, ulama yang kazibah, yang bohong, yang berbohong. Dan siapa yang mendapati masa tersebut, jangan dia berkhidmat dengan kerajaan tersebut. Wala yakuna lahum habian, jangan jadi pengutip cukai, wala arifan wala syartan, jangan jadi tentera dia. Jangan menjadi tentera kepada kerajaan yang zalim itu, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabari. Saya serah kepada tuan untuk kita sama-sama fikir. Dan ini negara kita yang kita cintai. Malaysia namanya. Malaysia yang kita cintai. Mari kita lihat apakah ciri ini terdapat negara kita. Negara kita apakah melaksanakan Al-Quran? Tidak. Kita meninggalkan Al-Quran. Kita meninggalkan Al-Quran, kita mengambil sistem selain Al-Quran. Dalam undang-undang kita mengambil common law, kita jadikan undang tertinggi negara, kita tinggal Al-Quran. Dalam ekonomi kita tinggalkan Al-Quran, kita mengambil sistem kapitalisme. Dalam pendidikan kita meninggalkan Al-Quran, kita mengambil sistem sekular. Dalam hiburan kita mengambil sistem selain Al-Quran. Di dalam budaya kita masih ikuti budaya yang bukan daripada Al-Quran, dan kita mengharapkan syurga. Tuan-tuan, negara kita unik. Kita raja perlembagaan. Kita ada parlimen. Parlimen ialah diwakili oleh pemerintahan rakyat. Rakyat Malaysia 32 juta. Untuk masuk ke parlimen 32 juta tidak boleh. Jadi kita pilih wakil kita. Kita mewakili 32 juta umat rakyat ini. Dan apa yang dilakukan oleh wakil kita, kita bertanggungjawab. Kalau wakil kita lakukan kebaikan, kita dapat ganjaran 10 kali ganda. Sekiranya wakil kita melakukan dosa, kita tanggung dosa yang dia lakukan, walaupun kita sudah mati. Sebab kita dalam konteks perlaman perbendaharaan ada kaedah yang cukup indah. Kaedah ini ialah ar-ridha bisyai', bimana ridha bima yatawalladu minhu. Kita redha dengan sesuatu perkara, maknanya kita redha dengan akibatnya. Kita redha dengan seorang pemimpin yang kita latih di sini, dia melakukan keburukan, kita tanggung sampai bila-bila. Selagi keburukan dia kekal, kita kekal dengan dosa dia lakukan. Sebab dia wakil kita. Bukan main-main. Tuan-tuan saya mati. Sekiranya dia lakukan kebaikan, kita dapat saham yang baik. Tetapi sebaliknya, sekiranya dia lakukan keburukan, kita sama-sama mendapat keburukan. Contoh, Kabinet meluluskan untuk pembinaan rumah kasino terbesar dunia. Namanya Genting Highland. Dan dianugerahkan kepada dua orang ini, seorang Melayu, seorang Cina. Diserahkan sebuah bumi rakyat di sebuah bukit yang sangat besar, percuma. Dan diserahkan serta-merta oleh kabinet. Kabinet yang menyerahkan. Kabinet ialah parlimen. Parlimen ialah dipilih oleh rakyat. Maksudnya rakyat yang membina kasino. Tuan-tuan yang pemimpin dulu, tanggung dosanya walaupun sudah mati 1 tahun. Tuan-tuan yang mati. Dalam konteks ini kita lihat diresmikan oleh Raja Melayu yang menjaga agama. Pusat judi terbesar dunia diisytiharkan oleh dunia, ini pusat judi terbesar dunia, bukan Asia. Jumlah pekerjanya terbesar mengalahkan Las Vegas. Bukan saya kata, statistik mengatakan. Dan tuan-tuan, negara kita ada 2 judi. 1 judi haram, 1 judi halal. Polis kita untuk benteras judi haram. Judi halal boleh. Islam mengharamkan seluruh judi berhala, penuh nasib dan sebagainya. Dan syarikat judi negara kita menghasilkan pada tahun 2008 2.37 bilion yang cukup untuk bayar sebahagian gaji tuan-tuan. Sebahagian gaji tuan daripada Arab, daripada judi. Dan kita mengharapkan syurga.
yang kita besarkan anak kita. Dan kalau ada judi, tak ada arak, tak sonok. Kita juga telah hasilkan selepas kita merdeka, alhamdulillah, pelajar-pelajar kita yang telah berjaya mengambil peranan masing-masing membangun negara, alhamdulillah. Kita ada bangunan yang cantik, lebuh raya kita sangat-sangat luar biasa, dash, alhamdulillah. Yang tak pernah dibina di Asia Tenggara, kita terbaik. Saya belum lalu lagi. Dan dikatakan ada bumbung. Inilah lebuh raya terbaik di Asia Tenggara. Dan kita ada bangunan yang paling tinggi. Bangunan Merdeka 118 diisytiharkan bangunan kedua tertinggi dunia. Alhamdulillah. Dan menduduki hierarki kedua selepas Burj Khalifah. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan, rasuah juga tinggi. Bangunan tinggi, rasuah tinggi. Maksudnya kita gagal membina manusia. Kita hanya bina bangunan tinggi, kita lupa bina negara, bina manusia. Kita semua bertanggung jawab. Semua kita bertanggung jawab. Yang pernah mengundi, semua bertanggung jawab. Sebab kita gagal bina manusia. Ini ialah buah yang kita petik setelah kita sama-sama tanam sejak merdeka. Sejak merdeka kita tanam pohon ini. Pohon ini telah berbuah sekarang, mengeluarkan buah yang beracun. Kita sama-sama tanam, kita sama-sama menjawab depan Allah SWT. Imam sudah merasakan dia di pinggir syurga, tetapi dengan data ini ditarik kembali. Jangan main-main. Dan tuan-tuan, kita lihat pegawai yang kita hasilkan 2,400 pegawai tinggi kita rasuah. Kita bertanggung jawab sebab sistem pendidikan kita yang bina. Kita harap syurga. Dan Malaysia ada 2 pandemik, satu COVID-19 yang alhamdulillah beransur pulih. Dan asal satu lagi pandemik yang tak boleh diselesaikan, rasuah. Malaysia ialah negara tertinggi rasuah dunia. Bukan saya kata, data ini mengatakan. Cost of doing business, nak buat kontraktor, membuat bisnes di Malaysia, mesti melalui rasuah. Bukan saya kata. Kita semua sama-sama tanggung sebab yang lakukan ini ialah kepimpinan. Kepimpinan kita yang lantik, kita yang lakukan rasuah. Yang duduk di surau inilah yang lakukan rasuah. Kita tidak buat sebab kita berikan senjata. Ar-ridha bisyai' bimana ar-ridha bima yatawalladu minhu. Maaf saya tuan-tuan. Malaysia paling tinggi mengalahkan Afrika dalam rasuah. Dan inflasi naik. Ini akibat daripada salah urus. Apabila wang negara yang kaya raya, kita ada berbagai-bagai hasil negara, kita ada emas, kita ada timah, kita ada besi, kita ada petroleum, kita ada kelapa sawit, kita miskin. Tak mungkin berlaku. British ketika menjajah kita, dia kata hasil Malaya dapat dia gunakan untuk seluruh penjajahan dia di Asia Tenggara, termasuk Burma, dia guna wang Malaya. Untuk mengurus India menggunakan wang Malaya yang sangat banyak. Bila kita mengurus, kita menjadi miskin. Dan kita sama-sama bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab kepada Allah nanti. Saya tak dapat jawab, itu sebab saya cakap sekarang. Tuan-tuan, laknatullah ala ar-rashi wal muntashi. Yang bagi rasuah pun Allah laknat, yang terima rasuah pun ayah laknat. Tapi negara kita yang terima rasuah itu dimasuk penjara, yang beri rasuah terlepas. Tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya alladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu lakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya hanya salah arak, judi, berhala, tenung nasib ialah najis daripada amalan syaitan. Fajtanibuhu lakum tuflihun. Kamu wajib meninggalkannya. Dan arak ialah komponen kepada judi. Toto kita tidak beli. Tapi saudara kita baru balik pada solat jemaat, dia beli sejak. Siapa yang tanggung jawab ini? Semua kita. Sebab kita yang buka. Pemimpin yang buka, kita bagi kuasa kepada pemimpin dan kita tanggung jawab di sini. Dan sekali lagi tengok tuan-tuan, jangan lupa hasil negara kita.
Yang kedua selepas Petronas ialah judi. Judi tak mungkin kita hapuskan sebab sumber ekonomi. Yang dibenteras tadi judi haram, sebab judi haram tidak dapat cukai pada kerajaan. Arak, mari kita fikir arak. Kita ada Oktoberfest yang baru lalu yang dilakukan oleh seluruh dunia. Mereka berpesta arak besar-besaran, dan lepas minum arak mereka lakukan jenayah yang sangat-sangat tinggi di seluruh Eropah, Amerika dan Jerman, tempat negara yang pertama melakukan perkara ini. Dan mereka cadang supaya arak dibenarkan di Malaysia. Dalam parlimen dibawa, mereka berdebat dalam parlimen 3 bulan lepas. Kata menteri kita, arak tidak boleh dibenarkan untuk adakan pesta arak ini. Sebab dia membawa bencana bukan saja pada Islam, mereka yang mabuk langgar orang yang tidak bersalah. Don't drink and drive, kata menteri kita. Dibantah oleh sebahagian besar parlimen. Juaranya orang ini. Orang ini mengatakan, apakah salah kita minum arak? Kita negara berbagai bangsa. Kita negara majmuk. Dia terlupa bahawa apabila minum arak, langgar seluruh manusia, Islam dan bukan Islam. Dan di Malaysia, sekali lagi kita juara kemalangan sebabkan minum arak. Kita paling tinggi di Asia Tenggara. Kenapa kerajaan tak siap data ini? Kenapa kerajaan kita tidak keluarkan data kita ialah paling tinggi di Asia Tenggara yang melibatkan kemalangan jenayah disebabkan minum arak? Dan kata menteri ini, tidak ada bukti arak menyebabkan kemalangan. Kata menteri ini. Tuan-tuan, hati-hati untuk kita memilih pemilih kita. Boleh bawa kita ke syurga, boleh bawa kita ke neraka. Dan Malaysia, peringkat dunia, pernah paling tinggi dunia dalam 10-15 tahun lepas, tetapi telah menjadi tempat ketiga dunia. Kemalangan jalan raya disebabkan arak, kita nombor 3 dunia. Tuan-tuan, kita semua bertanggungjawab. Sebab kita yang melaksanakan. Selepas merdeka kita tanam pohon, pohon inilah yang sedang telah berbuah, buahnya beracun. Kita semua bertanggungjawab sebab kita yang bina buah ini. Tuan-tuan, dalam Islam, arak hukumannya lah 80 rotan. Dan ada satu lagi malapetaka kita di sebuah pulau bernama Langkawi. Ini pulau bebas cukai. Bebas segala-galanya. Dan arak boleh dibeli dengan murah. Tetapi ada pemimpin yang sanggup untuk meneraskan arak di Langkawi. Dan Langkawi ini dibina oleh pemimpin yang kita pilih. Dan sekiranya menjual arak secara terbuka dengan harga murah, seluruh yang memilihnya masih terima dosa sampai hari ini. Tak terlepas. Walaupun sudah mati 10 tahun, kita masih ada saham dalam perkara yang dilakukan oleh ar-ridha bisyai' bimana ar-ridha bima yadal minhu. Hati-hati tuan-tuan. Kata perasaan kita, apakah benar arak judi hak orang Islam? Sebab dalam Kristian pun dalam kitab Bible mengatakan God forbid wine and swine. Tuhan mengharamkan arak dan babi. Dan dua-duanya mereka guna kesaran. Mereka tak ikut bagi kitab mereka. Tuan-tuan, mereka ingin membenarkan, ahli parlimen kita sedang membincangkan untuk membenarkan third gender dalam konteks untuk mengembangkan LGBT. Wakil rakyat yang kita pilih juga sedang berjuang di sana. Kita bertanggungjawab sebab kita yang pilih. Dan alhamdulillah mufti mengatakan, saya beritahu pada ahli parlimen jangan lagi bincang third gender sebab Allah haramkan. Berhenti. Apakah kita menempa bala Allah? Senyap. Dan tuan-tuan, arak, judi, pelacur. 3 ini package. Macam darah tinggi, kecil manis dan heart attack. 3 jenis penyakit. Ini adalah package, tak ada lagi. Arak, judi, pelacuran. Dan tuan-tuan, kerajaan yang tuan-tuan pilih ingin menjadikan pelacur sebagai profession. Suhakam ialah badan kerajaan yang mencadangkan pada parlimen supaya pelacur dijadikan hak kerja seperti kerani, tentera, bomba, pelacur. Dan kalau parlimen luluskan, malapetaka yang tidak dapat kita bayangkan di sini.
Yang kita pilih bersetuju. Dan sekarang di peringkat berbahasa. Tuan-tuan, Rasulullah bersabda dalam hadis yang dibawakan oleh Mutawan oleh la yazni az-zani hin yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina, ketika berzina dia bukan mukmin lagi. Ketika dia berzina dia bukan mukmin lagi. Kalau dia mati ketika itu dia bukan mukmin. Wala yashrabu khamra hin yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang minum arak, ketika dia minum dia bukan mukmin lagi. Kalau kita pergi ke mes tentera tuan-tuan tahun 80-an, mereka masih minum arak. Kalaulah esok mereka perang, mereka mati, dan Allah Rasulullah mengatakan orang yang minum arak ketika dia minum arak dia bukan mukmin. Majlis kerajaan masih arak dalam tahun 60-an. Parlimen kita arak ada tahun 70-an, dan kita yang bertanggungjawab sebab kita yang pilih. Tuan-tuan yang hormati, surah An-Nur menyaksikan apakah yang Allah telah naskan Al-Quran. Dan Allah mengatakan azaniatu wazani wajadu kula hadin minhum mi'atal jadah. Yang berzina dan yang lelaki perempuan berzina sebab dengan 100 ratan, tetapi kita hanya denda RM50, RM5.000 barangkali. Kita menikahkan ayat Allah dengan ayat yang kita sendiri lakukan, dan kita harapkan syurga. Kita harapkan syurga. Yang telah menunggu, ia telah meninggal sebelum kita, mereka merasakan amalan kita baik, mereka baik, tapi mereka memilih sistem selain Allah. Tuan-tuan yang hormati, satu perkara yang sangat menduga ceritakan, Singapura telah membenarkan jantan kahwin jantan. Kenapa berita ini tak sampai ke Malaysia? Ditutup di bahasa Malaysia. Dan dia telah luluskan S37777A. S377A ialah akta yang membenarkan lelaki kahwin lelaki depan orang ataupun di belakang orang, di rumah ataupun di hotel ataupun di tempat padang permainan. Dan Singapura telah menempa bala yang Allah telah tunjukkan kepada kaum Nabi Lut. Tuan-tuan yang hormati, ini mufti kita di Singapura menangis sebab kita tak ada kuasa. Dan saya berpesan, surat dia keluarkan, wahai pemuda-pemuda Islam, janganlah kamu lakukan amalan kaum Lut sebab dosanya sangat besar. Tapi kita tak ada kuasa. Bila kita tak ada kuasa, kita tak boleh lakukan apa-apa. Apabila Perdana Menterinya telah meneruskan jantan boleh kahwin jantan, mufti kita menangis. Hanya dapat keluarkan sekeping surat, wahai pemuda-pemuda Islam, jangan kamu lakukan perkara yang terkeji. Itu perkataan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Mereka ingin luluskan di Malaysia. Dan apabila Singapura telah luluskan, Thailand telah luluskan, Malaysia harus luluskan. Bergantung kepada pemimpin yang tuan pilih sekarang. Dan ini ialah ketua LGBT Singapura, LGBTQAI sekarang ada, dan dia berjuang dengan Malaysia supaya Malaysia sama-sama juga membenarkan 37A Singapura di Malaysia. Sebab Malaysia dengan Singapura, mereka ada satu persatuan yang disebut sambal. Tuan-tuan pernah dengar sambal? Singaporean and Malaysian bisexual and lesbian. Kalau di Singapura telah diluluskan, sekarang NGO di Malaysia sedang berjuang untuk luluskan sebagaimana Singapura. Ada NGO yang besar negara kita yang disokong oleh ahli politik yang sedang mereka ingin masuk parlimen sekarang untuk membenarkan di Malaysia, sebab dunia telah membenarkan LGBT. Kenapa Malaysia harus menolaknya? Tuan-tuan sekali lagi akan bertanggungjawab di depan Allah. Dan saya tak sanggup, tuan-tuan. Dalam konteks ini, marilah kita kembali. Apakah kita mampukan bumi ini dengan kitab Allah? Ataupun kita menjadi ejen untuk bersama mereka yang menentang kitab Allah? Dan pegang dada, masing-masing jawab. Dan itulah barangkali apa yang kita ingin sebut malam ini. Dan saya tutupkan dengan ayat yang Allah berikan cukup indah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tamutu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, kalau kita orang beriman, udkhulu fi silmi kafah, masuk dalam Islam seluruhnya, bukan masuk sebahagiannya. Kita hanya masuk dalam konteks ibadat di masjid,
ibadat haji, puasa, tetapi pemerintah negara kita keluar daripada Islam. Kita tidak mengambil sisi Islam. Kita dalam setiap ekonomi, kita tidak mengambil sisi Islam. Dalam pendidikan, kita mengambil Islam. Dan bercanggah 100% dengan ayat ini. Supaya kita masuk dalam Islam sepenuhnya. Tuan-tuan yang semati, itulah barangkali saya minta maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan di sini dan juga yang mendengar, sebab saya sengaja live malam ini supaya kawan-kawan kita di luar juga dapat berfikir sama seperti kita. Saya minta maaf banyak-banyak. Dan saya datang ke sini atas permintaan masjid sebenarnya. Saya di Masjid At-Taqwa, masjid yang paling saya sukai sebab masjid yang paling lama saya di situ. Saya sudah masuk tahun ke-11 tahun di masjid itu sampai hari ini. Dan saya masih lagi bersama dengan Masjid At-Taqwa. Mereka sudah masuk ke sini dan saya bertawakal malam ni. Dan kali pertama saya datang ke sini, tentulah perkara ini barangkali mengejutkan tuan. Saya minta maaf banyak-banyak dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.